Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam video perkongsian tips-tips jual beli hartanah. Pada hari ini, saya nak kongsikan beberapa tips penting sebelum kita membeli rumah lelong. Ada antara kita yang beranggapan bahawa membeli rumah lelong ni menguntungkan kerana harganya yang lebih rendah daripada harga pasaran semasa. Tapi kita kena ingat ya tuan-tuan puan-puan, kadang-kadang kalau kita tak buat kajian atau semakan sebelum kita membuat pembelian rumah lelong ni, kemungkinan boleh menyebabkan kita kerugian ataupun masalah semasa ataupun selepas pembelian rumah tersebut. Baiklah, beberapa tips penting yang perlu kita ketahui sebelum kita membeli rumah lelong ni. Yang pertama ialah kita perlu pergi ke lokasi rumah yang kita berminat nak beli tu, ataupun orang kata site visit ya. Kita pergi tengok rumah tu. Kenapa ya? Kenapa kita perlu pergi tengok? Yang pertama, kita kena pergi tengok kerana kita nak pastikan keadaan rumah tersebut. Adakah rumah tersebut dalam keadaan baik ataupun rosak, ataupun dalam persekitarannya dah hutan, semak belukar apa semua kan. Jadi selepas kita tengok rumah tersebut keadaannya, barulah kita buat keputusan. Dan yang kedua, kita perlu pastikan adakah rumah tersebut berpenghuni, adakah ada penyewa ataupun ada pemilik asal. Kerana kadang-kadang ada kes yang kita dengar kan, pemilik asal yang enggan keluar daripada rumah walaupun setelah setahun, 2 tahun pembeli baru beli apa semua. Dan perkara-perkara ni akan menyebabkan masalah kepada kita selepas pembelian. Okay, tips yang kedua, kita perlu membuat semakan ke atas hartanah tersebut. Macam mana kita nak buat semakan ni? Kita boleh dapatkan butiran geran hartanah tu di dalam proclamation of sale, pengisytiharan jualan tersebut. Dekat situ ada nombor geran, daerah mana apa semua. So selepas kita dapatkan maklumat berkaitan dengan geran tu, kita pergi ke pejabat tanah daerah berkaitan dan kita buat satu carian persendirian. Selepas dapat carian tu, kita boleh semak di dalam carian tersebut siapakah pemiliknya, dicagarkan kepada bank mana, dan kita boleh tengok kalau ada sebarang bebanan lain, contohnya adakah tanah ni ada orang lain yang telah memasukkan caveat dan sebagainya. Ya, jadi kalau awal-awal kita dah tahu, so kita boleh elakkan ataupun kita boleh cari macam mana nak selesaikan sebelum kita membeli ya. Baiklah, tips yang ketiga ialah kita perlu membuat semakan terma di dalam pengisytiharan jualan ataupun proclamation of sale. Kita kena check lah, kita kena semak terma-terma tu, baca dan tengok apa yang penting. Jadi antaranya yang perlu kita ketahui, pertama sekali tempoh masa pembayaran. Tempoh masa bayaran baki harga pembelian tu. Jadi kita tengok berapa lama masa yang kita ada untuk membuat pembayaran. Dan yang kedua, kita perlu semak berkenaan dengan pembayaran tunggakan cukai dan bil-bil ke atas hartanah tersebut. Sebab kebanyakan rumah lelong ni kebiasaannya mesti ada tunggakan bil dan cukai yang tinggi, yang banyak. Jadi kita kena pastikan pihak bank yang melelong tersebut adakah mereka akan menanggung pembayaran tersebut sebagai sebahagian daripada harga jualan lelong tu, ataupun adakah kita perlu membayar sendiri dan sebagainya. Kita kena pastikan ya. Baiklah, tips yang keempat ialah kita perlu membuat semakan tunggakan bil-bil dan cukai ke atas hartanah tu. Okey, macam mana kita nak buat semakan ni? Yang pertama, kalau rumah tu rumah jenis ada geran, kita boleh bawa maklumat yang kita ada dalam
pengisytiharan jualan tu ke pejabat tanah daerah yang berkaitan untuk semak cukai tanahnya ada berapa tunggakan. Dan yang kedua, kita pergi ke majlis perbandaran yang berkaitan untuk semak cukai taksiran atau cukai pintu. Kemudian kalau rumah yang ada yuran penyelenggaraan atau maintenance fees macam apartmen, kondo, so kita boleh pergi ke management office untuk semak berapa tunggakan yang ada ya, supaya kita boleh buat anggaran sekiranya kita diminta untuk membuat pembayaran terlebih dahulu. Jadi kita ada bajet, sebab kadang-kadang ada sesetengah bank yang melelong ni, kalau ikut terma dalam pengisytiharan jualan tu mereka akan membuat bayaran, tetapi mungkin kadang-kadang mereka akan membuat bayaran balik, dia akan refund kepada kita selepas kita buat bayaran dahulu. Kadang-kadang ada kes macam tu. Sebab tu saya kata tadi kena pastikan ya, kena pastikan dengan pihak bank melelong macam mana kaedahnya supaya kita ada boleh bersedia ya, kita boleh bersedia supaya kita boleh, sebab sangat penting untuk kejar tempoh masa dalam urusan jual beli lelong ni, sebab dikhawatiri kita akan kehilangan deposit kita kalau kita gagal ya. Baiklah, sekiranya ada apa-apa masalah ataupun ada apa-apa point yang perlu saya huraikan, yang tuan-tuan dan puan-puan perlu saya explain lagi dengan lebih lanjut, bolehlah komen ataupun DM saya untuk ni. InsyaAllah kalau saya ada masa saya akan cuba ya, saya akan cuba menjawabnya ya, InsyaAllah. Okey, baiklah, harap dapat kita bertemu lagi ya dalam video akan datang untuk perkongsian tips-tips dan ilmu mengenai dengan hartanah bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.